Memetik titah ucapan Raja Muda Perlis Tuanku Sheikh Faizuddin Putra Jamalul Lail merangkap Tuanku Komander Regimen 504 askar watannya. Titahnya askar watannya mesti mempunyai fizikal dan mental yang tinggi untuk bersiap sedia diatur gerakkan pada bila-bila masa. Untuk tujuan itu, selain memiliki kemahiran menembak yang baik, askar watannya juga tidak ketinggalan untuk menjalani latihan rentas halangan. Jangan arah ke depan, ke kanan sing semula. Koman saya yang salah jangan dibuat. Koman saya yang betul, squad anda buat dengan betul dan cergas. Faham semua sekali? Faham semua sekali? Titi dengan saya, suara kuat, perbuatan agresif, mesti cergas. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Seawal pagi, anggota telah berkumpul di padang kawat untuk melakukan latihan jasmani. Latihan yang penting mengelakkan kecederaan pada otot-otot dan memastikan tahap kecergasan dan fizikal yang sudah bersedia sebelum memikul pak lengkap bersenjata untuk menjalani latihan rentas halangan. Sekali lagi, 10 kali saja. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamat sudah latihan jasmani. Kini anggota diatur gerak menuju kem perdana Sungai Besi. Yang saya nakkan pada semua sekali anggota, dengar betul-betul, fahami betul-betul dan buat macam mana yang ditunjuk. Faham semua sekali? Okey, halangan yang pertama adalah tangga kambing. Okey, latihan rentas halangan ni di sini adalah satu menguji tahap tinggi fizikal kita. Di mana dalam situasi yang kita bina, halangan-halangan yang kita bina tu sebenarnya adalah itu kita punya inisiatif. Berbanding dengan keadaan yang berada di hutan yang sebenar, keadaan-keadaan yang sebenar seperti bukit, lubang besar, longkang besar ke apa semua. Untuk persiapan, persiapan apabila di waktu peperangan ataupun istilah persiapan awal lah, apabila seorang anggota di dalam tentera, anggota mestilah melalui latihan kering sebegini untuk menempuh halangan. Di mana setiap formasi ataupun setiap unit akan diberi pendedahan ataupun pengenalan untuk aktiviti yang akan dilaksanakan. Latihan rentas halangan bertujuan membentuk kerjasama dalam satu pasukan. Latihan ini juga menguji tahap kesiapsiagaan satu pelaton. Pada masa sama, turut menguji command and control yang melibatkan kawalan dan bantuan setiap anggota. Di mana pada halangan tertentu, anggota perlu bekerjasama untuk melepasi halangan dan sebaliknya ada halangan yang perlu dilalui sendiri. Pertandingan merempuh halangan yang betul, orang akan tembak JPNG atas tu. Setinggi dawai tu. Faham tak? Kamu kena dengar di atas kepala kamu ni. Kamu naiklah badan. Kalau pertandingan sebenar. Faham? Kamu dapat dah ni? Tarik. Yes. Boleh. Okey dah. Meningkatkan lagi tahap kecergasan anggota untuk nak menilai tahap kemampuan anggota tersebut, di mana halangan-halangan tersebut, setiap halangan ada dia punya untuk cara-cara untuk kita buat persiapan di peperangan. Latihan ketenteraan bukanlah semudah yang dijangkakan jika diri sendiri tidak melaluinya. Hal ini dikongsi oleh Brevet Nur Syarirah Bahari. Lepas tu bila dah masuk dah tahu latihan ni, latihan watannya, kita dah tahu macam mana tentera tu memang dia layak untuk mempertahankan negara lah. Jadi bila dah tamat latihan ni pun kita tengok macam still kita rasa benda tu hebat lah.
Tanpa Senjata (TTS) adalah satu kaedah mempertahankan diri yang diperkenalkan di kalangan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM sejak Julai 1982. Sebagaimana angkatan tetap biasa, bagi anggota tentera dia mesti melalui kursus TTS ataupun tempur tanpa senjata. Sebab apa kita nak meningkatkan keterampilan sebagai seorang tentera lah, keterampilan diri sebagai seorang yang betul-betul nampak segak, nampak perkasa, nampak gagah, bagaimana seorang anggota tentera yang sepatutnya, keterampilan yang patut ada pada diri dia orang. Ia diolah daripada kaedah seni mempertahankan diri Taekwondo berasal dari Korea Selatan dan seni mempertahankan diri tempatan seperti silat yang telah diubah suai supaya mempunyai ciri-ciri mempertahankan diri dalam kombat yang boleh digunakan oleh seseorang prajurit ketika bertempur dengan musuh. Senjata. Ialah tempur-tempur senjata ni selalu diguna pakai apabila kita yang orang faham tempur-tempur senjata, ketika kita dah tak ada senjata nak guna, nak tembak peluru habis, okey kita akan guna kita punya tangan, kaki apa semua. Beliau yang juga merupakan salah seorang jurulatih TTS menyeru supaya anggota Askar Wataniah mengambil peluang mempelajari TTS kerana ia kemahiran penting bukan sahaja digunakan semasa situasi peperangan tetapi semasa aman bagi mempertahankan diri dan membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah. Tegas beliau, kemahiran ini penting bagi membolehkan anggota terus berjuang dalam peperangan sebenar walaupun setelah kehabisan peluru. Okay, sebenarnya tempur-tempur senjata ni dia banyak aspek. Banyak aspek yang kita latihkan kat dalam di dalam tempur-tempur senjata. Gabungan-gabungan seni mempertahankan diri telah digabung dan telah dibentukkan dijadikan satu dalam tempur tanpa senjata tu, dari segi orang kata yang buat rebahan, kilas mengilas, macam mana nak tangkis ni bila musuh buat serangan kita apa semua, macam mana nak menggunakan pisau, menggunakan kayu, menggunakan peralatan-peralatan yang kita boleh menggunakan senjata. Begitupun beliau menasihatkan anggota yang mempelajari kemahiran TTS supaya menggunakannya untuk kebaikan sahaja dan bukannya untuk menjadi samsing jalanan. Sementara itu, salah seorang anggota yang mempelajari kemahiran seni mempertahankan diri ini, Rebek Dr. Fazrin, ada berkata, dengan TTS, anggota berupaya melakukan sesuatu tindak balas serta-merta dengan teknik yang betul dan berkesan apabila berhadapan dengan serangan dan ancaman. Dengan adanya pelajaran tempur tanpa senjata dalam Angkatan Tentera, ia merupakan satu kelebihan bagi setiap anggota dalam menghadapi apa-apa situasi di dalam perkhidmatan maupun di luar perkhidmatan. Beliau yang menjalani latihan itu ketika kursus asas prajurit muda sukarela ada berkata, latihan ini boleh dipraktikkan secara berterusan walaupun selepas tamat kursus dan masih diguna pakai sehingga ke hari ini.